Okey, dilahirkan pada tahun 93 Hijrah ataupun 713 Masihi. Dan wafatnya 179 Hijrah atau 796 Masihi. Agak berapa tahun? Okey, beliau daripada daripada bangsa Arab. Okey. Okey, saya buat simple je tapi saya akan huraikan. Okey, sifat pertama yang dimiliki oleh Imam Malik iaitu akal yang cerdik. Di mana pada usia kecil lagi Imam Malik ni dia boleh hafal Al-Quran dan boleh mengajar orang di Masjid Nabawi. Okey. Dan guru pertama beliau nama dia Abdul Rahman bin Hamzah, iaitu seorang ulama yang besar di Madinah yang mengajar selama 8 tahun. Okey. Akal yang cerdik ni tak semua orang memiliki dia So dia boleh memanfaatkan dengan menghafal Al-Quran dan dia boleh hafal hadis daripada guru dia, daripada Abdul Rahman bin Hamzah tu. Dalam sehari dibaca 30 matan hadis. Dia boleh hafal 29 daripada 30 tu dalam masa sehari. Okey. Siapa tahu berapa jumlah guru kepada Imam Malik ni? Okay, jumlah dia 900 pada zaman tabi'in dan tabi'in. Okay. Guru. Okay. Sifat yang kedua yang ada pada Imam Malik iaitu dia seorang yang pembersih. So macam kita tahu, kebersihan ni satu tuntutan daripada agama. Kita ambil daripada hadis riwayat At-Tabrani. Bersihkanlah perkarangan kalian kerana sesungguhnya golongan Yahudi tidak membersihkan perkarangan mereka. Okay. Jadi kita boleh nampak kat sini Islam amat menuntut kita untuk menjaga kebersihan seperti pakaian kemas dan berwangi-wangian. Sama lah macam kita, walaupun kalau kita tak tahu itu tuntutan agama pun, tapi takkanlah kita nak kepam masuk kelas kan. So kita kena kemas dan pastikan baju kita dalam keadaan yang bersih lah. Okay. Seterusnya, sifat yang ketiga, seorang hartawan yang pemurah. Okay, kita boleh tahu Imam Malik ini seorang yang kaya dan dia memegang jawatan sebagai mufti di kota Madinah. Okey, antara sumbangan besar beliau, dia membantu Imam Syafi'i hingga Imam Syafi'i menjadi ulama yang besar. Okey, dia antara penyumbang yang terbanyak lah, dan dia tidak pernah berkira dan apa? Okey. Ada dah, itu je. Boleh faham tak semua? Kalau ada boleh tanya terus. Okey. Dan seterusnya yang keempat, kerajinan yang tinggi. Untuk jadi seorang yang berilmu, untuk jadi seorang ulama, kita kena rajin menuntut ilmu kan? Betul? Kita boleh tengok kerajinan yang tinggi. Tengok tadi pun dah tahu guru dia 900 dan ada Imam Malik pernah berkata ilmu perlu dicari dan kita sendiri perlu mencari guru tu. Ya. Yeah. Beribadat di malam hari, memang setiap malam dia akan buat tahajud dan beribadat 1/3 malam lah. Memberi kefahaman kepada muridnya.
apabila dia mengajar murid-muridnya, dia akan pastikan semua muridnya faham dan akan berusaha sehingga kalau ramai pun dia tak akan tinggalkan seorang pun yang tak faham. Okey, faham? Dan saya tak ada tambah ke sini, tapi lagi satu ketabahan yang tinggi. Okey. Pada zaman dia, pada umur beliau 54, masa tu dia menyandang jawatan sebagai gubernur pula, mufti di Madinah. Okey. Siapa tahu nama gubernur di kota Madinah pada masa tu? Kenapa aku tanya? Aku tak tahu. Okey. Kita ringkaskan. Gubernur tu, okay, first, masa dia jadi mufti, Imam Malik mengeluarkan sebuah fatwa yang mengatakan talak paksaan terhadap isteri merupakan talak yang tidak sah. Jadi fatwa ni ditolak keras oleh gubernur negara tu dan menjadi satu tentangan lah. Jadi Imam Malik ditangkap dan didera sehingga dan direjam dengan dan disebat dengan cemeti sebanyak 70 kali sehingga patah tulang belakangnya. Tapi sikit pun tidak mengubah pendirian Imam Malik. Dia tetap dengan pendirian dia yang mengatakan talak paksaan tidak sah. Fatwa ni macam dia berikan hak kepada sang isteri lah, sebab paksaan macam secara tidak rela. Okey, itu. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Saya teruskan dengan Fahmi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Imam Malik bin Anas, sumbangan terbesar beliau, merupakan seorang musannif iaitu penulis kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ni ialah kitab yang mengumpulkan hadis pada zaman beliau. Pada katanya kalau kita tengok Kutubus Sittah, buku-buku hadis 6 yang mengumpulkan hadis-hadis, diterbitkan selepas keluarnya kitab Muwatta. Jadinya katanya kitab Muwatta ni keistimewaan dia mengumpulkan permasalahan fiqh dengan hadis-hadis hukum dalam sesuatu bab. Jelas? Okey. Dalam sesuatu bab fiqh, Imam Malik kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan hukum-hukum fiqh tu, susun mengikut bab fiqh tu lah. Kalau kita tengok Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih berdasarkan sesuatu bab. Contoh bab solat, hadis, bab niat, hadis ni, bab tolak, hadis ni, bab ruju'ah, hadis ni. Tapi Imam Malik tau, Imam Malik dia ada satu masalah, maka satu masalah tu dikumpul. Dia mengumpulkan hadis masalah tu susun. Okey. Yang kedua, kita boleh tengok peribadi Imam Malik dalam menulis hadis. Imam Malik sangat berhati-hati dalam menulis hadis. Dia tidak akan mengambil hadis-hadis dari periwayatan ataupun perawi yang tidak siqah. Dan hadis-hadis syadz, hadis-hadis yang mempunyai kecacatan pada hadis-hadis tersebut, Imam Malik tidak mengambil hadis-hadis tersebut. Dan diceritakan Imam Syafi'i berkata tidak ada kitab yang lebih benar selepas Al-Quran kecuali Muwatta. Jadinya masa zaman Imam Syafi'i belum keluarnya lagi Sahih Bukhari, belum keluarnya lagi Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud dan lainnya, maka kitab Muwatta ni lah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis. Ada kisah Imam Malik sebelum menulis hadis, dia akan mandi berwangi-wangian, pakai baju putih dan solat 2 rakaat dulu di Masjid Nabawi sebelum menulis
Imam Malik menyiapkan muwatta dalam masa 40 tahun. Sanggup tak kita bila kita fikir menulis dalam masa 40 tahun? Mana katanya 40 tahun tu ialah masa yang sangat panjang lah untuk menulis perkhabaran ataupun perbuatan dalam bentuk tulisan yang sangat suci. Kat sini apa? Okey. Bagi kalau nak kata Imam Malik adalah seorang yang sangat berteliti, Imam Malik juga merupakan seorang yang berdisiplin. Macam Arif bagi tahu tadi, Imam Malik dalam bertalaki dengan anak guru dia, anak murid dia, ada kisah ni Khalifah Harun al-Rashid. Saya bagi tahu awal, kalau saya salah saya minta maaf. Harun al-Rashid dia mendengar satu cerita dekat Madinah ada seorang yang alim. Jadi dalam seorang yang alim tu, Khalifah Harun al-Rashid dia nak menuntut ilmu. Tapi cara dia nak menuntut ilmu tu, dia mula-mula dia hantar surat dekat Imam Malik, kata Imam Malik datang ke istana aku untuk mengajarkan aku ilmu. Imam Malik kata mudah tak ambuh, gitu. Dia kata tak nak. Ataupun dia ada hujah, dia kata ilmu itu didatangi. Ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Mana katanya ilmu tu kita kena cari, bukan kita cari ilmu. Kalau kita tengok zaman sekarang, kita bagi macam benda yang berkait. Kita datang sekolah, cikgu cari kita cari cikgu. Kita cari cikgu lah. Itu normalisasi. Kalau dulu anak murid cari murid, anak murid cari guru, anak murid cari cikgu untuk menuntut ilmu. Jadi tu lah. Orang-orang Madinah yang nak ilmu akan pergi ke masjid Madinah, cari Imam Malik, menuntut ilmu Imam Malik. Gitu lah, kita buat version sikit juga ada ringkasnya. Ataupun Harun al-Rashid pula, dia datang ke Masjid Nabawi. Dia datang bukan kalau raja lah, ataupun khalifah, dia akan datang, mesti akan ada pengawal, dia akan duduk atas dia punya kursi dia tu lah, yang dibawa oleh orang-orang tu. Okey, masa dia datang dekat tempat menuntut ilmu tu, Khalifah Harun al-Rashid duduk dekat kursi. Mana katanya semua anak murid Imam Malik duduk atas latar belakang. Jadi Imam Malik dia tak mulakan pengajian dia. Sebab apa? Sebab dia kata kalau semua orang datang mendatangi ilmu tu dengan duduk, tidak ada seorang yang boleh berdiri kecuali dia. Jadi tidak ada seorang yang boleh duduk atas kursi kecuali dia. Mana katanya biar semua orang mendapatkan ilmu ni sama rata. Tak ada martabat yang kaya nampak kaya, yang miskin nampak miskin. Biar yang akan jadi sama rata. Biar orang yang menuntut ilmu ni, dia ialah orang yang mahu menuntut. Dia dia nak mencari ilmu, biar dia sama-sama lah. Sama-sama susah, sama-sama senang. Tak ada orang yang mudah, tak ada orang yang susah. Kalau mu susah. Kalau mu senang. Jadinya bila Khalifah Harun al-Rashid dengar gitu, jadinya Khalifah Harun al-Rashid dia buang dia punya sikap yang ada semacam orang yang besar. Dia kan seorang pembesar khalifah. Jadi dia menurunkan ego dia. Dia sama-sama seperti orang biasa. Dia duduk dalam majlis ilmu macam biasa dan bertalaki dengan Imam Malik. Jadi itu sahaja dari sumbangan beliau, kitab Muwatta yang kata terpelihara sehingga kini. Dan cetakannya banyak dan mudah didapati. Kita tengok dekat Mesir, Jordan, semua ataupun fuqaha yang beraliran mazhab Maliki akan menggunakan kitab Muwatta dalam ijtihadnya sendiri. Dan kita tengok Imam Malik dia punya hadis dia secara perawi, secara periwayatannya akan ada perkataan balagh, telah sampai kepadaku. Maknanya Imam Malik dengar tinggi daripada perawi-perawi yang siqah. Okey.
Macam contoh. Tak apa, tak ingat lagi tu. Maaf lah. Jadi ada apa-apa persoalan mengenai kitab muwaffaq. Jadinya yang baik itu datang dari saya. Yang buruk itu datang dari saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan saya ada salah silap, mohon tegur saya. Kita semua sama-sama menuntut ilmu. Yang ini saja sumbangan Imam Malik dalam ilmu hadis dan ilmu fiqh yang mengumpulkan ilmu hadis dan ilmu fiqh bersama, iaitu kitab muwaffaq. Dan ingat, maksud muwaffaq ialah yang disepakati. Yang kata sebenarnya disepakati orang daripada mufrad jamaah. Jamaah jemaah semua disepakati. Tapi dia asal daripada mufrad waqa'a. Waqa'a yang kalau tengok dalam kamus Arab ia maknanya menghafalkan. Maksudnya menghafalkan, walaupun ada katanya bila datang kepada kalimah menghafalkan, dia jadi datang pun kalimah yang lain. Jadi yang muwaffaq disepakati maknanya Imam Malik yang menunjukkan kepada fuqaha 70 orang fuqaha dan ahli Madinah, dan ahli Madinah daripada 70 orang itu bersetuju dengan kitab muwaffaq, maka bersetujui dengan tulisannya, maka dia dinamakan kitab muwaffaq. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak minta maaf dulu jika bahasa saya tidak difahami oleh anda semua. Jadi kalau tak faham, boleh angkat tangan apa kapur ya. Kapur tu gitu. Saya akan menyambung tentang faktor pembentukan mazhab Maliki. Lawas. Saya baru nombor satu, lokasi geografi. Lokasi geografi ni bahasa mudahnya mazhab Maliki ni ia terbentuk. Mazhab Maliki ni ia muncul di Madinah, yakni tempat lahirnya Imam Malik sendiri. Jadi Imam Malik ni juga tengok tentang amalan ahli Madinah dan tradisi di situ dalam istimbat hukum, iaitu dalam pemegang hukum lah. Yang kedua, tradisi hadis. Imam Malik sangat menitik beratkan hadis sebagai sumber utama dalam mazhabnya, seperti yang Fahmi kabar tadi, seperti yang Fahmi beritahu. Imam Malik ni ia mengumpul koleksi hadisnya dan membukukan kitab Al-Muwatta. Jadi kalau itu kan kitab tu masih lagi menjadi sumber rujukan yang utama sehinggalah ke hari ini. Okey, sambungan pertama. Lepas tu kesan pembentukan mazhab Maliki. Yang pertama, pemahaman hukum Islam yang berbeza. Mazhab Maliki ini mempunyai pendekatan tersendiri terhadap hukum Islam berdasarkan hadis dan amalan hukum Madinah macam yang saya cakap tadi. Tapi pemahaman hukum Islam yang berbeza, maksudnya mungkin imam-imam mazhab lain ia berbezalah pendapat dengan Imam Malik ni, sebab Imam Malik ni yang ambil dari sumber hadis Al-Quran dan juga amalan penduduk Madinah. Mungkin sesetengah imam lain nak ambil amalan sumber dari amalan penduduk Madinah tu, sebab kalau ikutkan amalan penduduk Madinah ni salah satu daripada Al-Adilah Al-Mukhtalif Fiha, iaitu dalil yang tidak seperti ulama. Faham ke terjelas soal saya? Yang kedua, kesinambungan tradisi Islam melalui pelestarian dan penyebaran hadis melalui karyanya Al-Muwatta. Macam yang saya cakap, kitab Al-Muwatta ni masih lagi dirujuk oleh sarjana Islam sarjana Islam yang mengamalkan mazhab Imam Malik ni. Lepas tu penting dalam undang-undang Islam, mazhab Maliki ni banyak menyumbang kepada perkembangan sistem perundangan Islam. Sebagai contoh, ada yang dibahaskan tentang isu kekeluargaan, isu jenayah dan muamalat.
darurat macam saya bagi contoh lah. Tapi contoh ni agak klise lah. Macam darurat kalau tak ada makanan, ada babi, jadi boleh makan babi lah. Babi. Lepas tu pengaruh di wilayah tertentu. Mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang kuat terutama di wilayah Afrika dan Sepanyol. Dikekal ini turut mempengaruhi tradisi wilayah Afrika dan Sepanyol ini. Kini budaya dan tradisi di sana dipengaruhi lah oleh mazhab ini. Okay, akhir sekali kemaslahatan umum yang memainkan peranan dalam memahami hukum Islam dalam konteks moden. Ini juga kemaslahatan umum ni bahasa mudahnya ialah maqasid syariah lah. Macam maksud dalam kemaslahatan umum ni ia lebih sama je dengan kepentingan dalam pemilihan Islam. Okay, saya kata saya. Itu saja daripada kami. Sebelum tu faham kan apa yang saya cover? Saya cakap. Faham. Jangan goyang-goyang. Kalau faham saya boleh ajar bahasa Melayu. Jangan goyang-goyang.